Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zainuddin bin Zainal Abidin. Hari ini akan berkongsi dengan anda semua sebuah kajian tindakan yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Peranan Komponen Udara dalam Sistem Peredaran Darah Manusia oleh murid tahun 5. Daripada pemerhatian awal kami mendapati bahawa murid-murid tidak dapat menjawab soalan dengan betul berkaitan dengan peredaran darah. Mereka keliru antara oksigen dan karbon dioksida yang mana diserap, yang mana dibebaskan dan bagaimana perjalanannya sepanjang di dalam badan. Daripada soalan ini juga, daripada jawapan murid ini kita dapat lihat bahawa murid keliru. Contohnya, apakah gas yang diangkut oleh darah merah dari peparu ke seluruh badan? Mereka jawab gas karbon dioksida ke oksigen, karbon dioksida ke oksigen. Jadinya gas dioksida terus, dah berubah bahasa ni ya. Dan juga mereka juga tidak tahu konsepnya kerana mereka berasakan bahawa gas ke berubah dengan darah ke, bertukar dengan darah ke, ataupun gas karbon ke oksigen ke. Mereka agak keliru di situ. Jadi itu yang merupakan masalah pertama. Seterusnya adalah apabila mereka tidak berjaya menjawab soalan dan mereka merasakan ianya susah, ia tidak menjawab soalan langsung, salin soalan dan biarkan saja. Itu adalah masalah yang kedua. Jadi di sini kita dapat lihat refleksi kami menjalankan refleksi berdasarkan pemerhatian, inquirykan diri, dan barulah kami mengeluarkan refleksinya. Di mana pemerhatian pertama kami, murid keliru ketika disoal walaupun baru saja diajar. Jadi mengapakah murid menjadi keliru antara karbon dioksida dan oksigen dalam peredaran darah? Refleksi kami, guru menjadikan murid hanya menghafal dan tidak memahami peranan setiap gas dengan betul. Yang kedua, murid tidak berminat dah untuk menjawab soalan dan merasa bosan. Inquiry kami, mengapa murid tidak dapat menumpukan perhatian dan tidak memberikan perhatian dalam topik ini ketika diajar? Refleksi kami adalah mereka perlu diajar dengan cara yang menarik, seperti permainan gambar rajah yang mudah untuk difahami. Jadi dengan rumusan itu, kami muncul dengan DAM-E. Jadi fokus kajian dan objektif. Fokus kajian kami adalah untuk meningkatkan kemahiran mengenal pasti peranan komponen udara dalam sistem peredaran darah oleh murid tahun 5 menggunakan permainan DAM-E. Objektif kajian yang pertama, murid dapat menyatakan gas oksigen diangkut oleh darah merah dan digunakan oleh badan, serta gas karbon dioksida pula merupakan bahan kumuh yang dibawa keluar dari badan. Kedua, murid dapat mengikuti pembelajaran topik peredaran darah dengan seronok dan berfokus. Dan yang ketiga, guru dapat menyampaikan maklumat konsep peredaran darah berkaitan peranan komponen udara dengan lebih berkesan. Metodologi yang kami menggunakan model Chemist Map Target kerana ianya melibatkan pemerhatian, reflect, merancang tindakan dan seterusnya melakukan pemerhatian kembali dan mereflect kembali, di mana ianya selaras dengan aktiviti harian kami sebagai guru. Indikator yang kami gunakan, yang pertama, ujian pra dan pasca untuk menilai sejauh mana peningkatan dari segi kefahaman konsep sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Kemudian, temu bual yang kami lakukan juga untuk melihat bagaimana murid menyatakan apakah mereka dapat atau tidak konsep itu dengan cara menerangkan data yang ada. Kemudian yang ketiga adalah rakaman video, di mana kita tahu bahawa dengan pemerhatian saja kadang-kadang kita terlepas maklumat. Jadi dengan rakaman video ini, insya-Allah semua perkara kita boleh nilai kembali dan dapat lihat kembali. Jadi ketiga-tiga ini adalah indikator yang saya gunakan. Murid sasaran kami adalah seramai 10 orang murid tahun 5. Jadi apakah itu DAM-E? Intervensi DAM-E ini sebenarnya merupakan satu papan ataupun satu banner yang melibatkan permainan dam, seperti permainan dam biasa. Cuma bezanya kat sini adalah dadu. Bezanya adalah ada kotak warna kuning dan juga ada gambar-gambar seperti peparu, jantung dan juga badan. Di mana terdapat juga yang menariknya kad karbon dioksida dan kad oksigen. Murid akan memulakan permainan di peparu, di mana mereka akan memperolehi 10 kad warna merah itu, kad oksigen. Sepanjang perjalanan, sekiranya mereka melalui warna kuning, mereka terberhenti kepada petak kuning, mereka perlu meletakkan satu kad oksigen. Bergantung pada petak itu. Kalau dia minta 2, bagi 2 lah. Kalau minta 1, bagi 1. Kenapa? Kerana itu merupakan organ badan dan organ badan memerlukan oksigen. Jadi kita terpaksa beri oksigen, kad oksigen, dan kita perlu mengambil kad karbon dioksida yang warna biru. Jadi sekiranya dalam satu pusingan itu tak sampai satu pusingan kad warna merah habis, kad oksigen habis, maka kita dikira sebagai tersingkir ataupun kalah lah. Jadi andainya kita berjaya sampai ke peparu semula, kita akan memperolehi 3 kad oksigen lagi. Dan kad karbon dioksida yang kita perolehi, kita boleh pulangkan semuanya semula. Jadi itu bermaksud mereka bernafas kembali. Dan sepanjang mereka di bahagian kuning itu sebenarnya adalah mereka melihat, kalau contohnya berhenti di otak, maksudnya otak memerlukan oksigen, maka mereka perlu bagi oksigen dan mendapat karbon dioksida hasil daripada proses otak itu. Begitu juga dengan tangan dan kaki. Inilah konsep yang dipelajari oleh mereka dalam pembelajaran ataupun dalam permainan DAM-E ini.
Di dapatan perbincangan yang pertama kita lihat hujan pra dan post. Warna merah adalah hujan pra dan warna biru adalah hujan pasca. Okay. Ujian pasca ni menunjukkan peningkatan 100%. Semua murid saya meningkat dengan baik kerana soalan itu soalan mudah. Tetapi sebelum ni mereka tak dapat, dan kali ini bila dah bermain mereka lebih mudah untuk menjawabnya. Seterusnya dari segi temu bual, saya ambil satu contoh murid A. Gas ini masuk lepas tu entahlah cikgu. Tapi bila dengan intervensi DAM-IT ini, gas ini gas oksigen masuk melalui paru ke seluruh badan apabila dipam oleh jantung. Mereka sangat faham dan sangat fasih dan sangat tahu untuk menjawab soalan ini. Ini menunjukkan berlaku peningkatan dari segi pemahaman mereka. Okay, ini saya kongsikan dapatan rakaman video ketika mereka bermain DAM-IT. Kalau dia dapat cukup, kalau dia mana orang mesti kalau dapat 5 nanti dia kena patah balik sini. Kalau dapat 1 dia baru masuk. Sebenarnya aku ada 4. 1 2 3 4 5. Okey, itulah perkongsian saya berkenaan dengan rakaman video. Jadi kesimpulannya, DAM-IT ini merupakan kaedah untuk mempelajari konsep peranan komponen udara iaitu gas oksigen dan gas karbon dioksida dalam sistem peredaran darah secara fun learning. Dari segi novelty, kita dapat lihat bahawa permainan ini permainan DAM biasa, tetapi dengan adanya kat karbon dioksida dan oksigen ini merupakan satu benda baru yang saya rasa belum ada orang pernah buat lagi untuk satu permainan ini. Menyatakan bahawa perubahan gas karbon dioksida dan oksigen itu berlaku menggunakan kad. Dari segi kreativiti, bagaimana peparu dan juga petak warna kuning itu menunjukkan proses penukaran gas berlaku. Dan dari segi kebergunaan, gambar jantung pada banner itu boleh digunakan untuk mengajar tajuk jantung dan sebagainya. Boleh digunakan pelbagai lah senang kata. Dan juga ianya mudah disimpan, hanya perlu dilipat saja dan boleh digunakan di mana-mana, mudah untuk dibawa. Jadi saya rasa itu sahaja daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.